Masing-masing mula terasa sesuatu apabila seorang demi seorang menceritakan kisah aneh di dalam rumah mereka. Tiba-tiba, Salah Amaria mengeluarkan suara. Korang ingat tak? Aku pernah tanya siapa yang main-main tombol pintu tandas dulu masa mula-mula kita masuk rumah ni. Ligat masing-masing mula memproses otak, mengingat kembali kejadian beberapa bulan yang lalu. Ya, masing-masing mengangguk setuju. Masing-masing senyap berkerut dahi seolah memikirkan sesuatu. Sejak dari itu, masing-masing cukup kecut perut kalau berseorangan di rumah. Masakan tidak, hendak beli biskut dekat kedai mamak bawah pun sanggup ikut sekali, asalkan jangan sesekali berseorangan di rumah. Ada yang sanggup mandi tak kunci pintu, asalkan tidak berulang kisah gangguan di tandas ini. Trauma masing-masing dibuatnya kali ini. Hampir berapa ketika, tidak lagi perkara misteri yang dilaporkan berlaku selepas itu. Boleh dikatakan, hampir sebulan juga rumah itu tenang, memberi sedikit kelegaan kepada penghuni rumah. Masing-masing mengharap gangguan ini segera berakhir. Namun, harapan itu meleset sama sekali. Satu petang, lebih tepat waktunya selepas maghrib, rakan serumah mereka, Amaria, menerbitkan sebuah lagi kejadian aneh, lagi menyeramkan kepada seluruh penghuni rumah malam itu. Sebelum itu, untuk makluman pembaca FS, setiap rumah di blok ini mempunyai tingkap dari bilik bujang dan balkoni dapur, membolehkan ruang dalam rumah dan dapur dilihat oleh sesiapa sahaja yang melalui koridor. Lebih-lebih lagi jika langsir atau tirai tidak diturunkan. Memang sesiapa boleh mengintai isi rumah, tambah-tambah kalau lampu ruang tamu dibuka dan lampu bilik bujang ditutup. Cerita si kawannya ini pula baru melangkah keluar dari lift di tingkat rumah mereka. Rumah mereka memang bersebelahan dengan lift. Tidak semena-mena, rasa dia meremang dan seolah beku ditekapkan ais ke muka. Sewaktu menghampiri pintu rumah mereka, dia terpandang lembaga sedang berdiri di dalam ruang tengah rumah. Lebih menakutkan lagi, ia memandang tepat ke arah Amaria, memperlihatkan rupanya seakan muka lelaki botak. Baju seolah kain sekadar dibaluti. Kulitnya hitam legam dengan taring yang panjang berselirat, seolah memang sengaja memperlihatkan diri. Dipandang sepintas lalu, dan Amaria terus berjalan tanpa berhenti di pintu rumah, terus ke hujung koridor rumah. Dia menangis ketakutan yang amat sangat. Tersandar di tepi koridor, tidak siapa pula waktu-waktu ini yang lalu untuk diminta pertolongan. Amaria mencapai telepon di dalam saku seluarnya. Talian diangkat. Rupanya mereka ada di dalam rumah. Masing-masing di dalam bilik baring bermalasan, melayan perasaan setelah selesai mandi dan solat maghrib. Suara tersekat-sekat menahan rasa takut, meluahkan apa yang terjadi kepada Faiza selaku ketua rumah. Satu rumah kembali tak senang duduk. Ingat lagi masing-masing tak lepas dari membaca surah Yasin malam itu. Cerita Amaria tentang rupa wajah lembaga itu betul-betul menakutkan semua penghuni. Semua seakan trauma kembali. Faiza bercerita lagi, selang beberapa hari kemudian, seorang dari penghuni rumahnya sempat menyapa salah seorang pemuda yang merupakan jiran mereka. Pertanyaan diajukan sewaktu kebetulan sama-sama mereka berjalan ke arah blok rumah mereka. "Awak, selama awak duduk sebelah rumah kami, ada tak dengar apa-apa cerita pasal rumah tu?" Pemuda hitam manis itu mengeluh lemah dan membalas, "Rumah tu memang lama tak ada orang duduk dari saya mula masuk dulu. Tapi kan," jawapan pemuda tersebut seolah dihentikan seketika, seolah mengambil masa memikirkan ayat seterusnya. "Kita orang biasa dengar bunyi dari rumah korang sebelum korang masuk lagi. Macam sayup-sayup bunyi, macam orang bergaduh, tapi dalam bahasa yang kita tidak faham. Kadang tu ada bunyi orang bertukang masa nak subuh. Kadang ada boleh dengar bunyi macam dinding kena ketuk dengan benda berat." Berkerut kening kawannya mendengar jawapan ini.
Kenapa awak tak cerita dekat kita orang pun? Soalnya kembali pada pemuda. Sebab awak tak tanya, balas jirannya pendek. Ada logiknya, takkan nak cerita pasal hantu kat jiran yang baru masuk kan? Tersengih-sengih jirannya membalas soalannya. Kejadian aneh dan misteri tidak berhenti setakat itu sahaja. Kadangkala jika Faiza atau rakannya di dalam tandas, mereka kerap kali terdengar nama mereka dipanggil, seolah-olah dipanggil di luar pintu. Mulanya mereka memang ingat dipanggil oleh rakan serumah, tapi apabila ditanya, tiada seorang pun yang memanggil. Kejadian dipanggil ini berlarutan, sehinggakan waktu tidur pun ada terdengar suara dipanggil, sehinggakan mereka akan bertanya dalam grup WhatsApp, "Ada siapa-siapa panggil aku?" Jawaban balas ternyata diduga tiada siapa yang memanggil. Faiza pula kebelakangan ini tidak tidur sendirian di biliknya, sanggup bersempit bersama rakannya Tasha di atas katil yang sama. Tak sanggup membayangkan muncul lembaga atau benda yang menakutkan tatkala berseorangan di biliknya. Ada pula cerita seorang penghuni rumah, lupa siapa, keluar dari bilik mahu ke dapur meneguk air. Rasa haus membuak-buak sejak baring tadi. Hanya ada lampu dari tandas luar menerangi sedikit ruang hadapan. Pintu peti ais dicapai, diambil botol air lalu diteguk. Bunyi air ditelan memecah kesunyian malam. Waktu keluar dari ruangan dapur kembali ke bilik rakannya, terlihat kelibat seseorang baring di sofa ruang tamu. Pada hematnya mau menegur, kenapa tidak baring di bilik? Dengan kipas tidak dibuka pasti nyamuk bersorak girang. Langkahnya mau ke sofa terhenti seketika. Apabila terlintas, siapa pula yang berani tidur berseorangan di hadapan? Langkahnya terus dibelokkan ke bilik tanpa melirik sedikit pun ke arah susuk tubuh tersebut. Laju ke biliknya, mau saja dia menoleh, tapi takut lain pula yang menjelma. Terus diceritakan kepada rakan sebiliknya, "Weh, ada orang tidur kat sofa sorang-sorang." Kawannya membalas dengan soalan, "Siapa?" "Entah, aku tak berani nak tegur." Bulu roma halus mula tegak. Terus dihimpit badannya ke katil rakannya. Tidur berhimpit malam itu. Esok pagi, rakannya mula bertanya kisah malam tadi. Semua menggeleng lemah. Pagi itu semua pergi kerja serentak. Beberapa hari kemudian, ikhtiar dilakukan dengan merujuk bapak kepada Idha. Bapaknya seorang ustadz di sekolah menengah, merangkap imam sebuah masjid di Nibong tebal. Atas faktor lokasi yang jauh, bapaknya tidak dapat datang ke Kuala Lumpur, tapi berjanji membantu dari jauh. Petang itu, Idha menyampaikan pesan pada mereka semua. Malam tu, semua diminta tidur di dalam bilik masing-masing. Sementara si Idha sendiri berlegar-legar di ruang tamu, menabur campuran garam kasar dan lada hitam yang dibeli petang itu. Masing-masing memasang telinga dan memerhati bayang Idha dari bawah pintu. Tertati-tati Idha kesorangan menjalankan kerja. Mungkin itu pesanan bapaknya. Yang lain akur tidak dibenarkan keluar. Selesai sahaja tugasnya, giliran Idha pula masuk ke biliknya dan mengunci pintu. Biarkan bapaknya menjalankan kerja dari jauh. Malam itu, masing-masing tekun memasang telinga. Ada bunyi seolah pinggang mangkuk di dapur berlaga, ada bunyi batukan orang tua, ada bunyi halus orang ketawa dan menangis sayup-sayup. Bunyi-bunyi itu seakan bergerak, sekejap seolah di dapur, sekejap seolah di ruang tamu, ada masa seolah betul-betul di depan pintu bilik. Entahlah bagaimana tabahnya Faiza yang berseorangan di dalam bilik bujangnya malam itu. Semuanya berjaga hingga lewat pagi dan mereka berkomunikasi dalam grup WhatsApp rumah. Berbual tentang kejadian aneh ini, Ida mula membalas, "Jangan sesiapa menegur atau cuba membuka pintu. Masing-masing akur." Pagi itu, semua berkejaran ke tempat kerja tanpa sempat bertanya kejadian malam sebelumnya lebih lanjut. Namun Tasha membuka pertanyaan di dalam grup WhatsApp rumah. "Ayah kau cakap apa dah?" Masing-masing menunggu Idha membalas. Tak lama kemudian, mesej masuk. "Memang ada yang menghuni rumah kita dari dulu dan tak mau keluar walau dipujuk cara halus dan kasar." Masing-masing kelihatan typing. "Siapa?" balas mereka. Idha menjelaskan dengan tenang. "Ayah aku cakap diorang duduk situ.
Ada yang tinggalkan dorang kat situ. Dorang duduk kat mana? Seorang lagi bertanya. Faiza dengan cepat membalas. Ada yang duduk dalam tandas, ada yang duduk dekat dapur, masing-masing mengeluh. Kali terakhir Faiza menceritakan kisah ini lebih seminggu sebelum Ramadan. Aku tak sempat berjumpanya, tuntutan kerja yang memaksa aku bekerja dari rumah sementara waktu. Nanti aku akan tanya apa pengakhiran kisah di rumah sewanya itu. Sama-sama kita doakan semoga Allah melindungi mereka